Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Iqbal Hisham bin Abdul Aziz, Timbalan Menteri Pertahanan. Yang berbahagia Datuk Seri Muiz bin Abdul Aziz, Ketua Setiausaha Kementerian. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi bin Buang, TUDM, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Panglima-Panglima Perkhidmatan dan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha, Ketua-Ketua Markas Pemerintahan, Ketua-Ketua Jabatan, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan, serta istimewa kepada anggota kita yang sedang bertugas di Lubnan yang dikasihi sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pagi ini kita dapat bersua di dalam majlis yang diadakan secara maya dengan membudayakan norma baru dalam suasana negara masih berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dengan kes yang berterusan, kini mencecah 4 angka setiap hari sejak November 2020, kerajaan terpaksa melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di beberapa negeri sejak 13 Januari lalu dan juga larangan rentas negeri serta SOP yang lebih ketat. Bagi menangani wabak ini dengan lebih berkesan, kerajaan juga pada 14 Januari 2021 telah mewartakan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 dan dengan pewartaan ini Angkatan Tentera Malaysia diberi kuasa tambahan sebagaimana PDRM seperti yang diperuntukkan di dalam Kanun Tata Cara Jenayah ataupun Akta 593. Di kesempatan ini rasanya masih belum terlambat lagi bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh warga kementerian dan ATM dengan harapan agar kita sentiasa bersedia untuk bergerak ke hadapan sebagai satu pasukan dengan lebih cemerlang bagi menghadapi cabaran tahun 2021. Keazaman dan kecekalan kita ketika mengharungi cabaran sepanjang tahun 2020 lalu diharap dapat menjadi pemangkin untuk kita terus berusaha dengan lebih kuat lagi bagi mencapai keberhasilan yang telah digariskan. Kementerian Pertahanan dan ATM selaku tunjang kepada pertahanan negara perlu terus teguh dan bersiap sedia untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan negara bagi menjamin kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan negara dan kesejahteraan ekonomi. Bagi memastikan keupayaan dan kesiapsiagaan pertahanan sentiasa berada di tahap terbaik, kementerian secara konsisten memberi fokus terhadap pembangunan dan keupayaan aset serta modal insan berdasarkan perancangan yang telah digariskan. Selain daripada itu, aspek kebajikan dan kesejahteraan warga pertahanan dan veteran ATM turut tidak dilupakan dan menjadi agenda penting di dalam perancangan Plan Strategik Kementerian Pertahanan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun 2020, peruntukan Kementerian Pertahanan adalah sebanyak 15.58 bilion ringgit. Namun, tahun 2021 menyaksikan peruntukan ini meningkat sebanyak 1.8%, iaitu 15.86 bilion ringgit yang merangkumi perbelanjaan mengurus OE dan perbelanjaan pembangunan ataupun DE. Kenaikan ketara dapat dilihat adalah peruntukan DE, iaitu sebanyak 4.5 bilion ringgit, iaitu meningkat sebanyak 1.4 bilion ringgit
atau 46.1% berbanding sebelum ini. Walau bagaimanapun, peruntukan bagi OE pula adalah sebanyak 11.35 bilion ringgit, menurun 1.14 bilion ringgit atau 9.13% berbanding tahun lalu. Pengurangan ini adalah disebabkan oleh peningkatan peruntukan yang besar di bawah DE bagi senggaraan aset-aset utama ATM untuk memastikan kesiapsiagaan kita sentiasa pada tahap tertinggi. Melalui peruntukan yang diterima ini, Kementerian komited untuk terus memperkasakan kekuatan ATM. 5 tema utama akan diberikan penekanan pada tahun ini, iaitu yang pertama, meningkatkan keupayaan dari segi aset dan persenjataan yang merupakan faktor penting kepada kesiapsiagaan ATM. Yang kedua, memperkasakan penglibatan ATM dalam pelbagai operasi untuk melindungi kepentingan negara serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan dan kebajikan anggota tentera, termasuk veteran ATM. Yang kelima, meningkatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan pertahanan dan memperkukuhkan jaringan strategik dan hubungan diplomasi, terutamanya dalam kalangan negara ASEAN dan di peringkat antarabangsa. Peningkatan di dalam peruntukan yang diterima ini juga menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap keutamaan pertahanan negara. Selain daripada itu, keadaan persekitaran keselamatan yang tidak menentu serta ancaman keselamatan bukan tradisional yang membimbangkan juga merupakan faktor yang memerlukan tahap kesiapsiagaan ATM dipertingkatkan. Justru, ATM akan memastikan peruntukan yang diperolehi digunakan sebaik mungkin dalam memenuhi segala keperluan menjaga keselamatan negara. Pada tahun 2020, Kementerian Pertahanan telah berjaya memperolehi dan menambah beberapa aset baru ATM, iaitu 25 unit Armor Personnel Carrier, Gempita, 13 unit meriam Howitzer 105 mm, 105 mm dan 2 buah modular tank complete set, iaitu Hospital Medan. Pada tahun 2020 juga, Kementerian Pertahanan telah berjaya menyelenggara 2 buah kapal selam dalam usaha meningkatkan keupayaan aset maritim, terutamanya kepada tentera laut Diraja Malaysia, bagi membolehkan ia mengoptimumkan peranannya di dalam memastikan kedaulatan perairan negara sentiasa terpelihara. Dalam kesiapsiagaan aset-aset, selain kesiapsiagaan aset-aset pertahanan, aspek kebajikan serta kesejahteraan warga pertahanan turut menjadi keutamaan kepada pihak kementerian. Pada tahun 2020, kita telah berjaya menyiapkan pembinaan 223 unit rekat ataupun rumah keluarga angkatan tentera di Kem Semanggo, Sarawak. Dan pada masa yang sama, kita juga telah melaksanakan 23 kontrak sewaan berkelompok rekat di seluruh negara yang merangkumi 2,171 unit rumah kediaman yang melibatkan jumlah keseluruhan peruntukan sebanyak 111.9 juta ringgit. Negeri-negeri yang terlibat adalah wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Salah satu inisiatif MINDEF dalam memastikan warga pertahanan termasuk veteran ATM untuk memiliki rumah mampu milik adalah menerusi program SASAR, iaitu satu rumah, satu anggota. Agenda perumahan SASAR ATM adalah bagi memastikan setiap anggota dan veteran ATM memiliki rumah sendiri di lokasi terpilih melalui kerjasama Kementerian Pertahanan
dengan kerajaan negeri dan pihak swasta. Melalui inisiatif ini, projek pertama adalah pembinaan perumahan sasar Sungai Besi yang telah pun dilancarkan, di mana sebanyak 3,500 unit rumah akan dibina yang berharga antara RM150,000 sehingga RM250,000 seunit dan dijangka siap pada tahun 2024. Pemilikan perumahan sasar ini adalah dengan nisbah agihan 70 anggota, 30 awam dan veteran. Aspek kebajikan para veteran ATM juga tidak pernah kita lupakan dan sentiasa menjadi fokus kementerian. Sepanjang tahun 2020, kementerian telah mengagihkan sebanyak RM100.62 juta bayaran khas keuangan prihatin negara 2020 kepada 201,253 veteran ATM tidak berpencen. Selain daripada itu, kita juga telah menyalurkan pembayaran allowance keuangan, allowance kenangan secara one-off kepada 121,816 veteran ATM yang menerima pingat jasa Malaysia ataupun PJM yang melibatkan peruntukan sebanyak RM60.9 juta. Kita juga telah menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri turut diberikan kepada seramai 128,129 penerima yang layak yang melibatkan peruntukan sebanyak RM32.03 juta. ATM juga menerusi operasi kawalan sempadan negara dari pencerobohan parti serta jenayah rentas sempadan di bawah Ops Benteng yang dilaksanakan secara bersepadu di bawah pasukan National Task Force yang melibatkan 19 agensi penguatkuasa yang lain. Pada tahun 2020, melalui Ops Benteng, kita juga telah memperolehi 11 unit Rigid Hull Inflatable Boat ataupun RHIB dan 1 unit Multi-Purpose Boat untuk membantu tugas-tugas kawalan sempadan negara dengan lebih berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi tahun 2021, daripada 4.5 bilion peruntukan di bawah DE, sebanyak 3.93 bilion ataupun 87.45% adalah untuk tujuan perolehan, kelengkapan dan aset baru, iaitu sebanyak 1.63 bilion dan penyelenggaraan aset-aset sedia ada sebanyak 2.3 bilion ringgit. Manakala sebanyak 539 juta ringgit, iaitu 11.97% adalah bagi melaksanakan pembangunan projek-projek fizikal ATM seperti pembinaan kem tentera, pembangunan infrastruktur bagi markas tentera darat, laut dan udara serta pembinaan rumah keluarga angkatan tentera ataupun rekan. Pada tahun ini, ATM dijangka menerima beberapa lagi perolehan aset-aset tempur yang baru. Antaranya 37 unit Armour Personnel Carrier APC Gempita, 1 unit meriam Howitzer, 3 buah Lateral Mission Ship ataupun LMS, 6 unit helikopter MD-530G. Bagi terus memperkasakan kawalan sempadan di bawah Ops Benteng, kita juga akan menerima tambahan aset-aset seperti berikut: 6 unit Interceptor Craft, 63 unit truk 1 tan GS Cargo dan 27 unit All Terrain Vehicle ataupun ATV. Pada tahun ini juga, ATM akan melaksanakan 15 perolehan aset baru yang dirancang untuk perolehan tahun ini melibatkan tentera darat, tentera laut dan tentera udara, iaitu mobiliti tentera darat, mobiliti perairan tentera darat, pesawat Light Combat Aircraft, kenderaan Aviation Ground Support Vehicle, kenderaan bomber, peralatan kuasa tembakan, peralatan pasukan khas,
Air Defence Radar, Aviation Ground Support Equipment, senjata dan peralatan BOPKP, sistem HIS, peralatan pergigian. Kesemua aset-aset baru ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk terus memperkasakan kesiapsagaan ATM dalam mendepani ancaman semasa dan apa jua cabaran yang bakal mendatang. Terdapat 8 kem tentera baru yang akan dibina melalui bajet 2021 yang melibatkan 4 di Semenanjung, iaitu Johor, 3 di Semenanjung, Johor, Perak dan Kedah, dan 2 masing-masing di Sabah dan Sarawak. Dalam memperkasa dan memperkukuhkan kawalan sempadan daratan Malaysia, Kementerian Pertahanan dengan kerjasama ATM merancang membina pos kawalan sempadan. Perancangan menambahkan 2 pos kawalan sempadan pada tahun ini di zon utara, iaitu di Batu Sempadan 34 dan Batu Sempadan 36 di Padang Terap, Kedah melalui peruntukan perbelanjaan tahun 2021. Pembinaan pos kawalan sempadan dilakukan membabitkan 21 pos kawalan keseluruhan bermula tahun ini sehingga 2023. Bagi tahun ini, sebanyak 8 pos, iaitu 2 di Semenanjung, 2 di Sabah dan 4 di Sarawak. Bagi tahun 2022, sebanyak 5 pos kawalan sempadan akan dibina di Sarawak. Pada tahun 2023, 8 lagi pos kawalan dibina, iaitu 3 di Sabah manakala 5 di Sarawak. Bagi tahun 2021, Kementerian juga telah merancang untuk menampung keperluan rekat, iaitu dengan membina sebanyak 1,000 unit rekat baru dengan kos keseluruhan projek berjumlah RM500 juta. Pelaksanaan projek baru ini akan melibatkan 5 lokasi, iaitu di Kem Muara Tuang di Sarawak, Kem Kabota, TUDM Kota Samarhan dan Markas Wilayah Laut 2 di Sabah dan Kompleks 91 GOP di Perak. Selain daripada itu, terdapat baki 141 unit rekat melibatkan 2 kontrak sewaan secara berkelompok yang masih lagi dalam proses perolehan dan 3 perancangan perolehan sewaan baru melibatkan sejumlah 364 unit rekat di Pahang, Kuala Lumpur dan Sabah. Kementerian akan mencadangkan rekat dilaksanakan menggunakan kaedah PFI pada masa hadapan bagi menampung kekurangan rekat. Seperti yang kita tahu, terdapat kekangan bajet daripada pihak kerajaan. Kalau kita lihat tahun ini, bajet yang diluluskan adalah untuk menyiapkan 1,000 unit rekat dengan kos RM500 juta. Seperti yang kita tahu, sebanyak 33 hingga 35 ribu unit rekat masih diperlukan oleh anggota kita. Jadi kalau kita menunggukan bajet yang disediakan oleh kerajaan, bermakna berpuluh-puluh tahun lagi lah rekat tidak dapat diselesaikan. Oleh itu, kita membuat polisi yang baru, iaitu kita cuba menyelesaikan keseluruhan rekat ini untuk dibina dengan cara PFI. Ketika ini kita sedang menerima cadangan-cadangan untuk pembinaan rekat secara PFI ini. Begitu juga dengan polisi baru yang kita putuskan, iaitu selain daripada pembinaan, kita juga bersetuju untuk membeli kompleks-kompleks ataupun apartmen yang telah pun siap dibina. Jadi kita membelinya terus, iaitu kompleks yang telah pun siap terbina. Dengan itu tidak timbul isu seperti yang lepas, di mana apabila kita membangunkan rekat, ada rekat yang tidak dapat disiapkan. Timbul masalah pembinaan dan sebagainya. Ada yang terbengkalai dan sebagainya, yang menyebabkan rekat yang sepatutnya boleh diduduki tidak dapat diduduki dalam masa ataupun tempoh yang ditetapkan. Jadi polisi baru kita adalah
membeli kompleks apartmen ataupun rumah yang telah pun siap dibina, kita beli dan terus boleh diduduki. Mengenai sasar pada tahun ini, kerajaan juga merancang projek kedua sasar ATM yang akan dibina di atas sebahagian lot 24315 di Kem Wadiburn dan sebahagian lot 24309 Kem Genting Kelang di Mukim Setapak, Kuala Lumpur. Pembinaan ini akan melibatkan 7,374 unit rumah berharga antara 150,000 sehingga 400,000 seunit. Pembinaan cadangan projek ini sebenarnya telah pun diluluskan oleh Kabinet beberapa bulan yang lepas dan proses untuk menandatangani perjanjian di antara pemaju dan pihak kerajaan sedang di dalam proses dan ianya dijangka akan dapat diselesaikan apabila kita telah bersetuju. Saya akan bentang sekali lagi di dalam Kabinet dan insya-Allah kalau diluluskan, projek ini dapat dilaksanakan dengan segera. Mengenai kebajikan veteran, kita sentiasa berusaha untuk mencari inisiatif baru dalam usaha memperkasakan warga veteran ATM. Sebagai contoh, kita akan memperkenalkan bantuan veteran ATM terlantar dan kad kesihatan pesakit luar di klinik swasta untuk veteran ATM. Untuk veteran ATM terlantar ini, kita akan membayar sejumlah kewangan kepada isteri atau keluarga daripada veteran yang terlantar tersebut supaya perhatian yang sepenuhnya boleh diberikan kepada veteran terlantar tersebut. Jadi kalau isteri yang menjaga suami yang terlantar, kita akan beri allowance sejumlah wang kepada isteri. Begitu juga dengan kad kesihatan pesakit luar. Biasanya anggota kita, veteran kita akan pergi ke hospital ataupun klinik-klinik kesihatan kerajaan. Banyak tempat hospitalnya tidak ada, kedudukannya jauh. Maka selepas ini kita akan memberikan kad kesihatan pesakit luar di klinik swasta supaya mereka mendapat rawatan di klinik-klinik swasta ini dan dibayar sepenuhnya oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Veteran. Kita juga akan memperhebatkan program Cakna Veteran ATM iaitu lawatan kebajikan ke atas veteran-veteran ATM sekaligus menyampaikan bantuan-bantuan yang sewajarnya kepada mereka. Dalam aspek pendidikan anak veteran ATM juga, kita telah perluaskan skop bantuan kemasukan ke universiti. Bukan sahaja bagi ke IPTA, malah juga ke IPTS. Selain daripada itu, JEF juga telah memperkenalkan One Stop Center yang diintegrasikan dengan kemudahan digital dan berupaya mengurangkan kerenah birokrasi, memberikan penjimatan masa dan kos selain mampu memberikan perkhidmatan yang lebih berkualiti serta efisien kepada warga veteran. Pada tahun ini, JEF juga bercadang untuk mewujudkan Mobile One Stop Center bagi menyampaikan perkhidmatan kepada warga veteran ATM di setiap pelosok negara. Ianya secara tidak langsung membantu dalam proses menjejaki veteran ATM yang masih belum berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran. Dalam melihat secara menyeluruh aspek kebajikan kepada veteran ATM, Kementerian akan menekankan transformasi kesejahteraan veteran ATM dalam Plan Strategik MINDEF dengan objektif untuk mentransformasikan veteran ATM dan tanggungan ke arah kehidupan yang lebih wajar dan selesa dengan menggunakan pendekatan G2G dan CSR bagi memastikan pelaksanaan yang tepat, yang cepat, kos yang kompetitif, efisien dan efektif. Di dalam memastikan kesejahteraan anggota serta keluarga juga,
Kementerian turut memberikan fokus terhadap kemudahan hospital Angkatan Tentera ataupun HAT agar dapat menyediakan perkhidmatan kesihatan yang baik kepada warga ATM, veteran dan mereka yang memerlukan. Pada masa ini, ATM mempunyai 5 buah hospital Angkatan Tentera ataupun HAT, iaitu HAT Tengku Mizan, 94 HAT Kem Terendak, 96 HAT Lumut, HAT Wilayah Kota Kinabalu dan Hospital Kem Said Sirajuddin. Dalam lawatan ke-94 HAT Kem Terendak pada 28 November tahun lalu, saya telah mengambil maklum bahawa 94 HAT adalah terlalu usang. Ianya dibina pada tahun 1964. Waktu itu saya pun berumur 4 tahun. Jadi begitulah lamanya dan usangnya HAT Kem Terendak. Oleh itu, kementerian telah memperuntukkan sebanyak 40 juta ringgit bagi proses menaik taraf dan menyelenggara 94 HAT Kem Terendak ini. Saya dimaklumkan bahawa proses tender telah bermula pada Disember 2020. Kementerian akan sentiasa melihat keperluan serta kemudahan semua HAT secara menyeluruh dari masa ke semasa agar ianya dapat menyediakan perkhidmatan terbaik kepada warga ATM dan veteran. Kita sedang meneliti semua HAT yang ada dan kita juga mendapat cadangan daripada pihak swasta untuk membangunkan HAT ini secara privatisation dan sebagainya. Ianya sedang dinilai, jika kita bersetuju, maka kita akan memperolehi HAT baru tanpa kita mengeluarkan peruntukan daripada kementerian ataupun daripada kerajaan. Pada tahun ini juga saya akan memberikan lebih perhatian kepada hubungan antarabangsa di peringkat serantau dan luar rantau. Ini adalah selaras dengan strategi perkongsian berwibawa yang ditekankan di dalam Kertas Putih Pertahanan dalam mempertahankan keselamatan negara, kestabilan serantau dan keamanan sejagat. Antara negara yang menjadi perhatian saya pada tahun ini adalah rakan-rakan ASEAN kita, terutama yang bersempadan dengan negara kita, iaitu Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina. Negara ASEAN lain seperti Vietnam dan lain-lain negara ASEAN, termasuk juga negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, China, Australia, Jepun. Begitu juga India dan juga Rusia. Diplomasi pertahanan perlu diteruskan walaupun kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Pada tarikh ini, saya akan terus menerima kunjungan hormat apabila keadaan mengizinkan atau berkomunikasi dengan rakan sejawat saya melalui panggilan telefon atau persidangan video. Kementerian Pertahanan juga akan terus komited kepada aktiviti-aktiviti ASEAN Defence Ministers Meeting ataupun ADMM Plus dan Five Power Defence Arrangement ataupun FPDA. Pada tahun ini, Malaysia melalui Kementerian Pertahanan diberi kehormatan untuk menjadi hos kepada sambutan 50 tahun FPDA yang juga program terbesar kementerian pada tahun ini. Kementerian Pertahanan akan terus mendukung pendirian kita, terutamanya yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan dan Malaysia di dalam ADMM, Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN telah menegaskan dan menyeru agar semua pihak yang terlibat di Laut Cina Selatan untuk menyelesaikan pertelingkahan secara aman melalui rundingan dan memastikan Laut Cina Selatan kekal bebas serta menghormati undang-undang antarabangsa. Kita juga menyeru kepada semua negara untuk memastikan membantu menyelesaikan secara bersama isu Rohingya. Mengenai industri pertahanan, pada tahun ini kita menyasarkan pelancaran dasar industri pertahanan dan keselamatan negara ataupun DIPKN
yang akan menjadi satu dokumen strategik serta kerangka gerak kerja menyeluruh kementerian di dalam industri pertahanan. Pembangunan dokumen ini perlu bagi melonjakkan industri pertahanan negara, terutamanya dalam mencapai tahap kebergunasamaan dalam aspek pemilihan aset dan peralatan yang digunakan. Kebergunasamaan di antara semua agensi akan diperkuatkan dengan kewujudan platform Majlis Pembangunan Pertahanan Negara ataupun MAPAN yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. MAPAN juga akan dianggotai oleh kementerian-kementerian dan agensi-agensi berkaitan pertahanan dan keselamatan dengan objektif utama untuk menetapkan dasar keputusan berkaitan aset bernilai tinggi dan memberi impak kepada perbelanjaan pembangunan negara. Selain daripada itu, peranan Malaysian Industry Council for Defence, Enforcement and Security ataupun MIDES juga akan diberi nafas baru agar menjadi lebih signifikan melalui sebagai platform utama kepada pemain industri pertahanan dan keselamatan. Elemen audit keupayaan menyeluruh sebagai prasyarat keahlian MIDES oleh bahagian industri pertahanan sentiasa menjadi agenda tetap dan akan diberikan perhatian khusus dalam urusan perolehan yang dijalankan oleh kementerian. Proses audit keupayaan dilaksanakan bagi mengurangkan penglibatan syarikat-syarikat yang berstatus pembekal sebagai penerima kontrak. Kita ingin menyokong usaha syarikat-syarikat berstatus pembuat yang mendukung rantaian ekonomi negara melalui pengujudan peluang pekerjaan dan peningkatan kepakaran tempatan. Syarikat yang berdaftar dengan Majlis Industri Pertahanan, Penguatkuasaan dan Keselamatan Malaysia ataupun MIDES dan mempunyai inisiatif tambahan termasuk R&D dan inovasi dalam mengeluarkan produk-produk sendiri berkaitan industri pertahanan akan diberi keutamaan dalam perolehan MINDEF. Mengenai keselamatan cyber, dalam konteks peperangan moden, dimensi peperangan dan pertahanan negara tidak terhad kepada darat, perang di darat, laut dan udara, malah merangkumi ruang cyber dan elektromagnetik. Menyedari peningkatan cabaran persekitaran operasi yang boleh dipengaruhi dan boleh disalahguna melalui kemajuan teknologi komunikasi maya, ATM dipertanggungjawabkan tall orders untuk menyediakan kekuatan yang relevan dengan ancaman semasa yang semakin kompleks. Kementerian Pertahanan melalui inisiatif pertahanan cyber telah menubuhkan bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan ataupun BSEP dan juga Cyber Defence Operation Center ataupun CDOCS yang berperanan untuk mengkoordinasi perkara-perkara berkaitan dominan cyber dan elektromagnetik. Penubuhan kedua-dua bahagian ini merupakan komitmen ATM kepada kesediaan dan kesiapsagaan dalam mendapani cabaran serta ancaman cyber. Pada masa yang sama, kita juga akan terus memperkasakan jalinan kerjasama bersama National Cyber Command and Coordination Center NC4 di bawah National Cyber Security Agency ataupun NACSA bagi aktiviti perkongsian maklumat ancaman serangan cyber terhadap Critical National Information Infrastructure ataupun CNII. Mengenai R&D, pada tahun ini kementerian akan memberi lebih banyak tumpuan kepada meningkatkan keupayaan dalam penyelidikan dan pembangunan R&D pertahanan, khususnya bagi membangunkan keupayaan tempatan dalam pembuatan aset dan peralatan. Antara tumpuan R&D adalah merangkumi pembangunan sistem pengawasan bawah permukaan untuk pertahanan maritim, pembangunan sistem
tanpa pemandu bagi platform darat, udara dan maritim, pembangunan sistem radar pertahanan dan pembangunan smart fabric. Sebanyak 26.3 juta ringgit telah diperuntukkan kepada Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan ataupun STRIKE bagi memperkasa program R&D serta memberikan sokongan khidmat teknikal dan nasihat kepada ATM dan industri pertahanan tempatan. Pelbagai usaha juga telah dijalankan semenjak tahun 2020 bagi memastikan penyaluran dana yang lebih besar bagi tujuan R&D pada tahun ini. Ini termasuklah pengujudan jawatan kuasa khas antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI untuk melihat R&D pertahanan sebagai salah satu aspek yang perlu diberi keutamaan dalam agihan peruntukan dana. Elemen R&D pertahanan juga akan menjadi fokus dalam rundingan program offset dan industrial collaboration program kontrak-kontrak perolehan Kementerian Pertahanan yang memenuhi syarat-syarat pelaksanaan program offset dan ICP. Maka adalah menjadi harapan saya agar kesemua inisiatif ini dilaksanakan dengan jayanya melalui kerjasama erat kesemua bahagian dan agensi di bawah kementerian. Pada tahun 2021, kementerian juga bukan saja akan memberikan tumpuan kepada aspek kebajikan anggota, termasuk veteran ATM dan warga awam kementerian. Malah, kita juga akan menumpukan perhatian kepada aspek kebajikan anak-anak anggota dan warga awam kementerian dengan memberikan tumpuan kepada pendidikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengumumkan beberapa inisiatif pendidikan yang akan memberi manfaat kepada seluruh anak-anak warga pertahanan yang berkelayakan seperti berikut. Yang pertama, sebanyak 10% kota khas untuk kemasukan ke Maktab Tentera Diraja. Pertama, sebanyak 10% kota khas akan diberikan khusus kepada lepasan Maktab Tentera Diraja ataupun RMC untuk memasuki UPNM. Tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat minimum yang ditetapkan. Yang kedua, sepatutnya ini yang pertama. Jadi yang kedua. Yang kedua, kota sebanyak 20% untuk anak-anak anggota serta veteran ATM dan warga awam Kementerian Pertahanan untuk memasuki Maktab Tentera Diraja ataupun RMC. Jadi sepatutnya bermula daripada RMC lah. Untuk RMC, kita sediakan 20% kepada anak anggota, anak warga MINDEF untuk memasuki RMC, dan daripada RMC 10% untuk memasuki UPNM, juga anak warga MINDEF. Yang ketiga, sewaktu saya jadi Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW, saya membina MRSM di kawasan saya di Bera. Dan MRSM tersebut terletak bersebelahan dengan kem, waktu itu kem RS, dan kini menjadi kem artileri. Jadi bersebelahan. Oleh itu, bagi menghargai Angkatan Tentera Malaysia, waktu itu saya sebagai Menteri KKLW mengumumkan, iaitu menjadikan MRSM tersebut namanya adalah MRSM ATM Ulul Albab, iaitu di Bera. Dan saya juga telah menetapkan supaya 30% daripada kemasukan ke MRSM Ulul Albab, MRSM ATM Ulul Albab Bera, 30% kota diberikan kepada anak warga MINDEF. Dan saya baru bercakap dengan Ketua Pengarah MARA
Kerana saya bimbang lepas saya dah tak jadi menteri, dia tukar polisi. Jadi saya cakap dengan Ketua Pengarah MARA, Datuk Azhar, dan dia mengesahkan bahawa apa yang saya umumkan dulu, nama dan kota untuk anak warga MINDEF masih terus dikekalkan. Jadi ini adalah untuk memberikan peluang kepada anak-anak warga MINDEF, sama ada ATM ataupun awam serta veteran, dapat diberi ruang yang lebih mudah untuk memasuki MRSM Ulul Albab ini. Yang keempat, bagi keselesaan anak-anak kita, Kementerian juga pada tahun ini akan bersedia menambah baik infrastruktur dan penyelenggaraan sekolah-sekolah yang melibatkan 38 buah sekolah di dalam kem Angkatan Tentera Malaysia. Dan suka saya maklumkan sejak tahun 2020, sebanyak 26 pusat tuition telah dibuka di kem dan juga pangkalan dengan penglibatan seramai 1,763 anak-anak warga pertahanan dengan penumpuan kepada subjek-subjek teras, dan program tuition ini juga akan diteruskan pada tahun 2021 ini. Kita juga telah menyediakan sebanyak 570 user ID yang boleh digunakan oleh semua pelajar, sama ada anak-anak warga ATM, veteran ATM mahupun warga awam kementerian untuk mengikuti tuition secara atas talian. Setiap user ID ini boleh dikongsi oleh 10 orang pelajar pada satu masa. Sebanyak RM199,500 setahun diperuntukkan bagi pembelian user ID ini dan diagihkan kepada semua pelajar dan sekolah dalam kem Angkatan Tentera Malaysia. Kesemua usaha ini akan kita perkasakan lebih hebat lagi pada tahun ini. Yang lebih penting ialah anak-anak warga MINDEF serta veteran diberikan perhatian yang sewajarnya dalam membantu mereka meningkatkan pendidikan mereka dan seterusnya menjadi anak-anak kita yang berjaya di masa-masa akan datang. Jadi tumpuan kita bukan kepada warga saja, bukan kepada veteran saja, tetapi juga merangkumi anak-anak veteran, anak-anak ATM, anak-anak warga MINDEF, awam dan juga veteran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun 2020, Ketua Audit Negara telah mengedarkan laporan Ketua Audit Negara yang melibatkan 3 kajian projek perolehan dan pembangunan Kementerian Pertahanan di Parlimen. Antara isu yang sering dibangkitkan adalah berkaitan dengan prestasi projek, pengurusan perolehan dan isu-isu selenggaraan aset ATM. Bagi memastikan kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap pengurusan dan tadbir urus Kementerian Pertahanan sentiasa terpelihara, saya mengingatkan agar sentiasa memastikan semua perolehan aset dibuat secara teratur, mengikut peraturan yang ditetapkan serta perancangan rapi dan dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan. Dan juga memastikan segala garis panduan dan dasar kerajaan dipatuhi dengan teliti bagi menjamin kepentingan negara dan melaksanakan pemantauan ke atas projek-projek MINDEF, terutamanya pelaksanaan program offset dari masa ke semasa. Pelan Strategik MINDEF, PSM, yang sedang giat dibangunkan kini telah berada di peringkat akhir penyediaan. Pelan 7 teras yang dirangka ini menggariskan 31 strategi dan 108 strategi inisiatif untuk dilaksanakan sepanjang 5 tahun mulai tahun 2021 sehingga tahun 2025. Saya juga difahamkan bahawa kita kini berada dalam peringkat penyediaan beberapa dokumen sampingan lain seperti Dasar Industri Pertahanan Negara (DIPN), Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan (RKTP), Strategi Ketenteraan Negara (SKN) dan Pelan Pembangunan Keupayaan ATM ataupun 4D MAF. Saya percaya
semua dokumen ini akan dapat disempurnakan seperti perancangan yang ditetapkan. Ini bagi membolehkan kita memperolehi sinergi yang padu daripada kalangan semua agar memudahkan perubahan yang ingin dibawa ke arah mencapai keberhasilan yang diharapkan. Akhir kata, saya menyeru kepada semua warga pertahanan untuk menjadikan tahun 2021 adalah tahun kejayaan kita bersama. Marilah sama-sama kita berusaha sebaik-baik mungkin untuk melaksanakan amanah yang diberikan dalam memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Kita perlu sedar bahawa keselamatan negara bukanlah satu perkara yang boleh dipandang remeh dan dipolitikkan. Kita harus sentiasa memastikan tahap keselamatan negara berada di tahap terbaik agar rakyat negara ini akan sentiasa merasa selamat dan dapat hidup di dalam keadaan aman dan harmoni. Tanggungjawab itu adalah tanggungjawab kita bersama. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.